بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa karunia yang dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati semua adanya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung yang kita lagi. Kitab Minhatul Muslim. Yang saya hormati Ibu Muslim, Tulisan Jelasan Kuasa Tuan Imam, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimahullah taala, mengikut solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu melihat akan daku sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan kita ambil daripada ulama umat yang dahulu. Jadi kita maksud okey, ini pemaklum. Kata Nabi SAW, sembahyang seperti mana melihat aku sembahyang. Seperti mana melihat aku sembahyang. Ra'aitumuni usalli. Mana kamu melihat aku sembahyang. Tapi kita tak pernah, bukan kata nak tengok Nabi sembahyang, nak tengok Nabi pun tak pernah. Kalau zaman sahabat dulu, dia boleh direct tengok Nabi SAW. Oh macam ni Nabi rukuk, oh macam ni Nabi sujud, oh macam ni Nabi duduk dua tahiyat duduk di antara dua sujud. Oh macam ni, oh ni macam ni duduk tahiyat akhir. Oh angkat takbir. Jadi sahabat boleh tengok direct. Jadi zaman sahabat tu dia melihat macam mana pergerakan Nabi. Cara Nabi rukuk, Nabi sujud dan sebagainya. Tapi kita ni nak melihat macam mana, kita nak beramal dengan hadis ni macam mana. Sebab bukan setakat nak tengok Nabi sembahyang, Nabi sendiri pun kita tak pernah melihat. Melainkan mereka yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi jumpa Nabi. Kena ceritalah. Kata Nabi sendiri pun kita tak pernah melihat. Maka dengan hadis ni ulama menyatakan, ulama mentafsirkan, melihat Nabi itu ialah melihat dengan ilmu. Kena faham tu. Melihat juga. Sahabat melihat Nabi, dia lihat direct terus. Kita melihat dengan ilmu. Jadi ilmu ni nak ambil mana? Kena pelajari daripada ulama. Bukan kita nak baca hadis terus, oh Nabi solat macam ni, terus macam tak.
kena belajar, kena berguru. Jadi kalau ada orang lah dia kata pendapat saya, kalau pendapat saya lah, pendapat saya memang tak ada guna lah. Kalau zaman sekarang ni pendapat saya memang tak boleh guna. Sebab apa? Sebab kita guna pendapat ulama. Macam kita mengikut ulama dalam bab fiqh, kita ikut Syafi'i. Syafi'i belajar dengan guru dia Imam Malik. Imam Malik belajar dengan sahabat belajar dengan Nabi SAW. Nak ceritanya Imam Syafi'i itu dah dekat dah. Kalau ikut dekat lah. Kalau kita ni nak beza, jauh lah daripada Nabi SAW. Sebab Imam Malik tu pernah tengok sahabat. Maka kita di Malaysia, apa dia? Mengikut mazhab Syafi'i. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, dekat situ adalah cara-cara dia. Sebab setengah-setengah mazhab dia lain juga mazhab. Tapi kita ambil mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini salah satunya apa dia? Angkat takbir Allah. Takbir itu ialah rukun. Angkat tangan takbir ini ialah sunat. Itu nak faham. Allah angkat takbir ini ialah sunat. Jadi sunat untuk mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki tak sunat. Jadi Allahu Akbar tangan di bawah. Tapi kita tak boleh kata tak mazhab Maliki salah, tak boleh. Imam Malik tu belajar dengan siapa? Dengan para sahabat. Tingkah lagi satu dia nak sampai Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i, jadi solat itu rukun. Semua tak boleh kata dah. Takbir itu rukun. Ini contoh. Jadi ada mazhab sunat angkat tangan. Ada mazhab tak disunatkan angkat tangan. Itu yang pelik. Itu kita kena ni. Kita boleh kata dia ni semayang salah. Tengok Pak Arab semayang tak angkat tangan. Kita kata dia salah. Tak boleh. Itu mazhab dia. Tapi nak cerita ni apa dia? Dekat sini kita melihat Nabi sembahyang, yang Nabi kata melihat seperti mana aku sembahyang ialah melihat dengan ilmu. Melihat dengan ilmu macam mana? Ialah belajar dengan ulama. Jadi bukannya apa? Setengah orang tu dia baca kitab, dia baca sendiri lah, tak belajar dengan guru. Lepas tu dia cakap pendapat saya, itu tak ada guna. Bahkan kalau mufti kita pun dia keluar fatwa ni kita kena ikut. Walaupun kita apa, kita alim dan sebagainya, bila kita keluar fatwa, kita apa, kita kena ikut. Bukan kita nak keluar fatwa, bukan kita nak cabar fatwa. Bila ada fatwa, kita kena ikut. Sebab apa? Daripada mufti-mufti kita mengambil juga daripada pendapat ulama. Jangan mengikut hukum semasa. Panjanglah cerita dia nak keluarkan salah satu hukum tu. Ambil kira semua benda. Contoh yang kita sebelum ni, kalau mazhab Syafi'i, syarat untuk sah solat Jumaat itu, syarat wajib nak solat Jumaat itu kena ada 40 orang yang bermukim betul bacaan Fatihah aja. 39 tak boleh buat solat tu. Tapi fatwa awak keluar, apa dia? Boleh sembahyang 12 orang, boleh sembahyang 6 orang. Ada tempat tu 3 orang main Jumaat. Tok Bilal, Tok Imam siap. Waktu PKP. Tapi hukum dan perannya tu sama juga macam kita apa? Kita raya. Kalau diikutkan, kalau tak nampak anak bulan, tak cukup 30 hari lagi. Kalau ikut tak ya. Tapi mau besar raya buat keluar hasil daripada fatwa. Ada tempat nampak yang dikumpulkan esok raya lah semua. Tak kisahlah orang alim ke orang tak alim ke, bila dah keluar macam tu kena ikut. Sebagai contoh, ada setengah negeri, tapi tak semua, ada fatwa apa. Kalau salah seorang, ni fatwa di Malaysia, kalau salah seorang mak ayah dia Islam, maka secara automatik
anak yang tak balik tu Islam. Ni fatwa di Malaysia. Tapi tak semua negeri. Yang ikut Sabah, Sarawak, kalau belah sini, kalau tak silap Selangor, adalah 2-3 negeri lain. Kalau mak bapak Islam, anak salah satu, tak kisahlah kalau ayah dia ke mak dia ke, seorang agama lain, seorang agama Islam, maka anak dia kalau kecil lagi, kalau belum balik lagi, maka dia dikira sebagai anak Islam dan diperlakukan sebagai anak orang Islam. Kalau mati kena kafan, kena ni apa semua lah, ikut dari Islam lah, dapat faraid apa semua. Fatwa. Tapi semua negeri tak. Sabah, Sarawak, lepas tu sebenarnya ni adalah ketiga negeri, tak ingat. Itu contoh. Jadi itu fatwa. Jadi dia ambil kira lah. Fatwa-fatwa ni ambil kira, mengikut mazhab kita. Lepas tu tengok daripada hukum-hukum yang sebelumnya. Bukannya pendapat saya lah, ni masalah. Tak boleh je tu. Dia ada kaji lagi, dia ada ahli jawatan kuasa majlis fatwa. Mereka sama mengucap, semua ada dalil tu. Itu contoh. Okey, kemudian tu. Jadi kita nak kata kalau solat seperti macam mana melihat Nabi solat tu, ialah melihat dengan ilmu. Maksud kata apa dia? Kita pelajari dengan ulama, orang-orang yang alim. Kemudian bagi solat itu rupa yang zahir. Jadi ulama dia buat apa? Dia buat perumpamaan. Nak bagi kita apa? Nak bagi kita jaga solat betul-betul. Dia buat perumpamaan. Perumpamaan apa? Solat itu dia ada rupa zahir dan rupa batin. Zahir apa? Zahir diri kita lah. Dia buat. Kemudian adalah bagi sembahyang itu, adalah baginya, bagi sembahyang itu rupa yang zahir, yang sempurna, iaitu syarat seperti rohnya. Maka rukunnya seperti kepalanya dan badan, dan sunat apaan itu seperti anggotanya. Okay. Jadi dia buat umpama dulu. Dia buat umpama apa dia? Solat itu seperti apa dia? Yang ada anggota kita. Daripada kita nampak zahir dulu, dia ikut di situ batin. Macam mana? Jadi kalau syarat itu, syarat-syarat apa? Syarat solat lah. Nanti kita belajar apa syarat sah, syarat wajib. Tu semua kita kena tahu tu. Syarat sah apa? Syarat sah solat, seperti masuk waktu, menghadap kiblat dan sebagainya. Syarat wajib apa? Orang Islam, orang berakal, orang balik. Tu syarat sah, syarat wajib. Jadi syarat-syarat yang dalam solat itu apa dia? Diumpamakan seperti roh. Seperti roh. Kalau roh tak ada dalam jasad, biarlah comel macam mana pun, penyakit apa semua tak ada, tapi roh tak ada, jantung tak gerak, hidup tak? Tak hidup. Nak kata besarnya kalau syarat tu. Jadi kalau orang sembahyang tak ada syarat, tak cukup syarat, mana kata apa dia? Tak sah sembahyang tu. Sebagai contoh apa dia? Syarat sah ialah masuk waktu. Zuhur masuk pukul 1, dia pergi sembahyang pukul 10. Sah tak? Tak sah. Sembahyang 4,000 kali pun Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab tak sempurna syarat. Jadi syarat itu seperti roh. Kalau syarat tak sempurna, tak hidup juga. Lepas tu rukun. Rukun solat apa? Niat ditegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, tidak, sujud, duduk atau duduk sujud, baca tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, salawat, salam, tertib. Itu rukun. Kalau orang tanya rukun ada berapa rukun solat? 13. Ada orang jawab 17. Mana betul? Dulu betul.
13 ialah yang disebutkan tadi. 17 tambah lagi 4 tamakninah. Mana tamakninah? Waktu apa? Sujud, bangun duduk, dah terus sujud. Lepas tu rukuk, batuan tidak. Jadi tambah lagi 4, 17. Jadi kalau tuan-tuan kau lah nak baca ruku ke apa ke, tiba-tiba rukun solat 17, betul tak? Kalau kata rukun solat itu 13, betul tak? Dia keliru. Kita ni silap ni, dia silap cetak ni. Ada ke patut dia tulis 17? Aku belajar 13. Tak, dulu tu. Kalau 17 tu dia masuk sekali dengan tamakninah. Berhenti seketika. Kurang-kurang tamakninah tu ialah 3 second. Yakni satu tasbih. Satu tasbih tu lebih kurang 3 second. Rukuk dia tak boleh bangun, tak boleh. Dia tak ada tamakninah, tak sah. Jadi rukuk paling kurang pun 3 second. Dia baca tasbih ke, dia tak baca tasbih ke, paling kurang dia kena rukuk 3 second. Cuma kalau tak baca tasbih tu, apa dia? Tak ada lah pahala sunat. Tapi kalau rukuk, baca subhanallahil azim wa bihamdi, baca 3 kali, tu sempurna lah. Itu sunat-sunat belaka. Tapi nak cerita rukuk tu, jangan keliru. Kalau 17 pun betul, kalau 13 pun betul. Jadi disebabkan rukun solat itu seperti kepalanya. Maksud kata apa dia? Kalau orang tak ada kepala itu, maka dia tidak hidup, melainkan hantu. Jadi itu rukun. Jadi tak hidup juga. Dia sembahyang tapi apa dia? Rukuk tak buat. Dia tak buat rukuk. Dia tak buat rukuk apa? Sebab apa? Sebab lupa. Usul cerita lain. Orang usul sembahyang pagi memang tak boleh rukuk. Sujud pun tak boleh. Orang sembahyang atas kursi, sujud pun tak boleh. Tunduk sikit dia tak ada lah, kepala kena apa? Kena lantai. Sebab sujud pun, sujud, rukuk tu semua dalam sujud ada rukun dia. Dalam sujud, dalam rukuk pun ada rukun. Rukun sujud apa dia? Kena tunjuk anggota. Kepala, 2 tapak tangan dan 3. 1 kepala, 2 tapak tangan, 3. 2 lutut, berapa dah? Dah 5. Lepas tu tapak kaki itu yang hujung, 2. Semua 7. Andai kata kalau sujud ni orang yang sempurna, orang yang sempurna, orang yang tak uzur, kalau tak kena benda yang 7 ni, maka tidak sah solat dia. Sebab apa? Sebab itu rukun sujud. Dan sujud itu ialah rukun solat. Tak cukup rukun solat, maka solat itu tidak sah. Tiba-tiba saja dia dia sembahyang, dia sujud, tapi kaki belakang tu dia angkat, tak nak bagi ke tanah. Maka tidak sah. Sebab rukun sujud tu ialah 7 anggota kena dekat tempat sujud. Itu nanti kita bahaslah tentang sujud. Tak cerita. Melainkan mereka yang uzur. Apa? Mereka duduk atas kursi. Atas kursi tak boleh duduk. Kan duduk atas kursi tak sujud macam mana? Agak kena kaki je. Lutut tak kena, tapak tangan tak kena, kepala tak kena. Jadi duduk atas kursi. Itu uzur ni. Ini nak cerita orang sempurna. Kalau dia sujud, tak cukup rukun-rukun sujud tu, ialah tak sempurna rukun. Tak sempurna rukun berarti tak buat rukun tu. Tak buat rukun tu, tak sah solat. Sebab dia rukun, wajib kena buat. Yang tu lah kita nak pelajari akan datang. Satu-satu kita belajar. Walaupun kita pernah belajar, jadi kita nak ingatkan balik. Tak ujinya. Kemudian, dan sunat ab'ad. Dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Anggota apa? Anggota badan. Ini dia nak umpama yang sahih yang kita nampak. Jadi sebagai contoh, sebab apa Allah Ta'ala digambarkan benda-benda macam ni? Sebab apa ulama menggambarkan benda-benda macam ni? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun satu-satu benda digambarkan. Seperti contoh apa?
Seperti contoh hari kiamat. Allah Ta'ala kiamat tak datang lagi, tapi Allah Ta'ala cerita. Banyak di antaranya dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi gunung-gunung sampai hancur. Surah Rahman pun ada, kullu man 'alaiha fan, semua benda ni akan hancur. Jadi Allah Ta'ala ceritalah bukit jadi debu. Dan surah Al-Waqi'ah. Lepas tu pula Allah Ta'ala cerita pula tentang apa? Tentang syurga. Dekat dalam syurga ada buah-buah. Dan surah apa? Surah Ar-Rahman ada, surah Al-Baqarah ada cerita. Allah Ta'ala cerita sikit dekat dalam syurga. La mamnu'ah tu wala mamnu'ah. Contoh, tak ada siapa nak tegak. Ambil lah buah-buah, tak ada siapa nak tegak. Banyak kan tu. Bi'aqwa bi'abari wa kathim ma'in la yusadda'un anha wa la yunzibun. Waktu tu kalau kita minum arak pun tak mabuk. Contoh, ada sungai arak lagi, sungai susu lagi, sungai mengalir kat bawah. Macam-macam Allah Ta'ala cerita dekat Al-Quran tu. Nak bagi apa? Nak bagi kita gambar. Oh, syurga macam ni. Duduk tempat macam ni, diberikan mahligai. Orang yang banyak berzikir, Allah Ta'ala buatkan rumah dekat syurga. Orang bersedekah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan mereka berlipat kali ganda. Jadi dia cerita banyak dalam hadis Nabi, dalam ayat Quran. Cerita tu tak ada lagi, tak sampai lagi. Kita pun tak sampai dekat situ lagi. Kiamat pun belum datang lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita apa? Nak bagi kita gambaran. Kita boleh berfikir, oh macam ni orang yang tak bayar zakat ni kena seksa macam ni. Dia letak lembu minyak timah yang panas masuk ke atas lembu sampai kat bawah. Orang minum arak dimakikan pada hari kiamat nanti dengan keadaan kaki naik ke atas. Macam lah. Allah Ta'ala jadi cerita di dalam Al-Quran dan Hadis. Cerita baik pun ada, cerita buruk pun ada. Nak buat apa? Nak bagi kita gambar. Ni aku nak minum ni, tak padan nanti. Aku ada cerita lah, kena macam ni, orang kena macam ni. Tak nak lah. Tapi kalau kita buat baik, kita bersedekah, kita duk banyak zikir, Allah Ta'ala janji mahligai dekat syurga. Satu kali sedekah sekian-sekian ni. Seperti apa? Seperti tak nasib orang basmatul madam Allah Ta'ala. Dan kita al-azkar ada. Janjikan kalau buat amalan ni ada lebih ni dan sebagainya. Maka kita pun suruh nak buat. Nampak gambaran. Begitu jugalah ulama', dia buat cerita, dia buat rupa, dia buat gambaran. Kita nak tengok apa dia, supaya kita nak sempurna solat. Seperti contoh sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Ialah seperti tasyahud awal dan doa qunut kalau mazhab Syafi'i. Sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad apa? Diumpamakan kalau yang bersifat zahir ni, kalau nampak macam di kita ni, dinisbahkan perbuatan sunat ab'ad tu kalau kat diri kita, ialah dinisbahkan sebagai anggota. Kalau tak buat, umpama cacat lah. Sebab itulah kita dianjurkan kalau tak buat sunat ab'ad, apa? Tasyahud awal, tahiyat awal ataupun doa qunut, dianjurkan kita sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi tu? Sujud sahwi tu nak bagi sempurna. Nak bagi sunnah apa? Nak bagi sunnah solat. Tak ada apa. Orang tak nak buat tahiyat awal, tak ada apa. Tak nak doa qunut, tak ada apa. Kalau untuk masalah kita tak buat doa qunut, tidak sempurna sebab itu sunat ab'ad. Jadi dia buat sini sebagai contoh. Kita tak nak buat doa qunut, contohlah untuk mazhab Syafi'i kan, tak nak buat doa qunut, padahal itu sunat ab'ad. Umpama kalau seorang tu tak ada kaki, tak ada tangan, hidup tapi tak ada kaki, tak ada tangan, ataupun tak ada tangan sebelah, ataupun tak ada tangan dua belah, hidup tak? Hidup. Yang tak hidup tadi itu kalau tak kena rukun, kalau tak kena syarat, dia tak hidup lah. Tak ada kepala ataupun tak ada roh. Tapi kalau tak buat sunat ab'ad, hidup lagi, cuma tidak sempurna. Jadi yang kita belajar ni untuk apa? Untuk nak sempurnakan solat. Jadi boleh gambaran macam tu.
Tak nak sembahyang sunat, tak nak sembahyang sunat pun tak apa, tak jadi dosa apa pun. Betul sunat tak berdosa. Tapi tidak sempurna. Kita nak jadi insan sempurna, nak berubah jadi baik dan sebagainya, contoh. Tapi sunat pun tak sembahyang. Lepas sembahyang tak nak sembahyang sunat, dosa tak dosa? Salah tak salah? Tapi tak sempurna. Melainkan kita duk rasa yakin solat kita sempurna. Tapi kalau takat kita orang awam ni, belum tentu lagi. Orang alim ulama waliullah pun tak tinggal solat apa qabliyah ba'dah. Ini contoh. Tak ada masalah. Kalau kita sibuk apa tak buat pun tak apa. Sebab apa? Sebab sunat. Sama tadi doa kunut ataupun tasyahud awal, tak buat tak apa. Tapi tidak sempurna. Jadi ulama nak bagi keterangan dekat kita, nak supaya kita gambarkan benda tu apa dia. Kalau tak buat tu umpama tak ada anggota, kita rasa macam mana? Tak padan apa tak buat. Nak bagi rasa macam tu. Sama juga tadi. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan keadaan melimpah ruah dekat dalam syurga tu. Nak bagi apa? Nak bagi kita buat ibadat lebih lagi. Rasa tak nak sudah. Sama juga kalau buat menjadi dosa masuk neraka dan sebagainya, seksa dekat padang mahsyar, dekat yang menghisab, yang mengizan dan sebagainya, yang membaksu hari kebangkitan. Lepas tu kalau nak buat nanti kena juga. Seolah macam tu. Tapi sudah ada gambaran. Sama juga dekat kita sekarang ni. Apa dia? Dia bagi tahu. Undang-undang Malaysia bagi tahu, jikalau bawa barang terlarang, dadah berbahaya ataupun penyalahgunaan dadah melebihi sekian-sekian, akan dihukum gantung sampai mati. Contoh. Contoh betul lah. Jadi kalau kita duk fikir macam tu, padan tak? Padan tak kalau kita nak jadi pengedar? Alhamdulillah. Padan tak? Ni kalau kena ni makan takbir, bukan makan takbir, mati terus. Kalau memiliki lebih daripada sekian-sekian, sebagai contoh, kita tak buat lagi. Tapi kalau nak rasa nak buat, takut tak? Takut juga. Kalau orang yang fikir waras, takut juga. Sama juga kalau mereka nak fikir kesempurnaan, jadi mereka akan buat walaupun benda-benda yang sunat. Kemudian itu daripada segi apa? Segi zahir. Kemudian bagi solat itu rupa yang batin. Batin apa dia? Batin ialah dalaman. Dan adalah baginya, yakni bagi solat itu rupa hakikat yang batin. Dan adalah dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya, tamam pun sempurna juga, melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Apa keduanya sekali? Yakni benda yang zahir dan yang batin. Kita tengok lagi. Maka adapun rupa yang zahir, maka iaitu seperti berdiri dan takbir, membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal, dan sujud dan duduk antara keduanya, yakni kedua sujud, dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun. Next rukun,
yang zahir. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikat yang batin, seperti umpama seorang yang menghadiahkan raja amat besar dan darjatnya Dia punya banyak cerita. Jadi umpama Imam Ghazali ni tasawuf sikit. Jadi rupa yang zahir, rupa yang zahir tadi itu ialah segala rukun yang disebut tadi. Apa? Rupa yang kita nampak lah. Apa dia? Berdiri tegak, takbir, rukuk, sujud, duduk atas duduk sujud, duduk tahiyat akhir, lepas tu salam, dan sebagainya. Rukun-rukun tadi, rukun-rukun yang zahir. Jadi yang dalam, sebelum ni kita ada apa dia? Yang dalam tu apa dia? Di antara dia kena khusyuk. Benda kena khusyuk dalaman. Jadi kita sembahyang ni untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah hukum dia wajib. Tapi hati kita pun pergi merayau mata, pergi ke sana sini, ke sana sini. Lepas ni nak makan apa, makan sedap ke tak sedap ke, ni tengah lapar ni, balik nak makan tu, nak makan ni. Contoh. Jadi semayang rukun, alhamdulillah sempurna. Solat sunat apa semua kita buat. Dia dapat gambaran tadi lah, nak solat sempurna. Tapi daripada segi hakikat sembahyangnya, tak tahu kalau. Jadi apa dia? Jadi diumpamakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawasanya kita nak bagi hadiah, nak bagi hadiah kat raja sebagai contoh. Ikutlah, nak bagi apa ke kat orang besar-besar. Jadi bila nak bagi kat orang besar-besar, jadi apa dia? Tiba-tiba bagi tu dalam tu kosong, dalam tu benda tak elok. Bagi hadiah tu dah bagus lah, tapi apa dia? Bagi benda yang tak elok. Bagi benda, kalau nak bagi apa? Nak bagi burung tu, burung yang dah mati. Contoh, kalau benda makan tak apalah, sebagai contoh. Jadi barang-barang tak sempurna daripada segi batin. Jadi sebab itulah kalau tasawuf, kita ni buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah. Jadi bila seolah-olah tu umpama apa? Umpama kita dah tak boleh lari dah. Macam kita lah nak menghadap raja. Sebelum nak menghadap pun berdebar-debar. Lepas tu pula kalau duduk depan betul-betul apa dia? Tak gerak dah. Kalau duduk macam tu, duduk tak kursi sejam-sejam je pun. Ada nak pergi sini, nak pergi sana, yang tak ada, duduk. Tengok apa orang nak ambil pingat kat istana, duduk atas kursi Muhammad tu, duduk elok je. Tak ada nak ke sini, duduk tak lagat apa semua. Dia seolah-olah macam tu. Jadi benda-benda yang apa, yang batin. Sebab apa yang batin ni benda dalam, benda tak nampak. Susah juga. Jadi sebenarnya yang kita cakap itu apa dia? Kalau nak menetapkan, nak khusyuk,
Kita bahas khusyuk itu. Apa khusyuk? Menetapkan segala anggota yang zahir dan anggota yang batin. Anggota yang zahir tu macam mana kau nak khusyuk? Mana kata tak goyang lah. Daripada zahir. Semayang tu tak ada lah. Duduk layan. Sudah. Tak ada goyang. Menetapkan anggota. Dan sama juga dalaman. Nak tetap macam mana, jadi pusing pakai tu. Tapi kadang-kadang nak jadi macam mana? Waktu semayang tu nak ingat semua benda. 5 minit tu nak ingat semua benda. Padahal kita duduk saja-saja, duduk petang-petang, minum kopi apa, tak ada nak fikir. Bila dia tengok handset dia tu. Tapi bila nak semayang, tak ajak kita nak semayang. Baru 10 minit, 5 minit. Waktu start imam baca tu, apa dia? Mulalah kita nak fikir, sekejap lagi nak balik. Padahal kalau tak fikir pun balik juga. Tapi waktu tu nak fikir. Nak fikir esok nak kerja apa semua. Waktu tu 5 minit tu, 10 minit tu nak fikir. Tu apa dia? Gangguan syaitan. Kita nak kawal tu. Nak kawal tu kadang susah juga. Sebab tu sengah-sengah apa? Sengah-sengah mereka tu apa dia? Sebelum angkat takbir tu baca A'udzubillahi. Tapi tak sunat tu. Baca A'udzubillah tak sunat. Yang tu bukan sunat sebelum solat tak. Azan dia terus. Allahu Akbar.
Jadi baca bismillah, a'udzubillah, baca 3 kul sebelum angkat takbir itu tak sunat. Tapi kita baca sebab apa? Sebab nak minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Tak ada masalah. Cuma dia tak sunat kan? Itu bukan sunat. Tapi masalahnya kalau mereka yang ekstrem tu kata, oh itu bid'ah. Apa sebelum sembahyang baca Qur'an binas, sebelum angkat takbir Qur'an binas kali binas. Dia nak baca, tak ada masalah. Dia baca-baca tu sebab niat apa? Nak minta Allah Ta'ala supaya jauh daripada penyakit was-was. Baca apa? Sebelum angkat takbir a'udzubillah. Baca a'udzubillah, baca bismillah, itu tak sunat. Kena faham tu. Cumanya kita baca tu apa dia? Nak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lindung kita daripada syaitan. Sebab bila waktu sembahyang, kadang-kadang tak terdaya syaitan nak macam time tu dah kita nak fikir macam-macam. Jadi tak boleh nak tetap. Itu satu tu sebelum solat. Lepas tu solat macam mana? Ulama kata kita nak menetapkan hati kita. Menetapkan hati dan anggota tu dinamakan khusyuk. Cuma kalau nak dapat feeling tu Allah Ta'ala yang bagi kita. Tapi kita sendiri daripada belah kita nak buat macam mana? Tetapkan anggota dan tetapkan hati. Nak tetapkan hati tu macam mana? Ialah kita fikir segala kesalahan kita. Yang banyak ni, waktu baca Fatihah tu baca Fatihah macam Fatihah lah. Ya Allah, aku ni banyak buat salah ni. Jadi fikir kita ni ialah ahli maksiat, ahli berdosa. Maka ketika itu kita hanya apa? Mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sembahyang pun tujuannya yang tu juga, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara salah satunya ialah kita duk rasa kita ni ialah hamba yang berdosa. Kita buat zalim kat diri kita. Jadi tengah sembahyang tu, waktu rukuk ke, waktu sujud ke, kalau tak nak akal kita pergi tempat lain, nak fikir benda-benda yang tak sepatutnya fikir, ialah kita duk rasa diri kita bersalah. Ya Allah, aku banyak beringat sembahyang ni, ampunkan dosaku ya Allah. Ya Allah, aku banyak buat maksiat ni, ampunkan dosaku ya Allah. Ya Allah, padanlah kau duk bagi makan, minum apa semua, udara, tapi aku masih lagi menjadi kufur kepada-Mu ya Allah, kufur nikmat kepada-Mu. Jadi duk rasa macam tu. Itulah pendekatan yang ulama bawa nak bagi kita dapat khusyuk di dalam solat. Yang itulah apa dia? Nak meletakkan yang batin, dalaman. Anggota zahir yang itulah yang kita nampak tu, tak ada goyang-goyang. Sujud elok-elok, rukuk elok-elok, tak ada nak terkejar. Dan dalam pun sama juga. Jadi tetapkan hati dengan cara sentiasa kita rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah satu. Dan kaedah lain pun ada jugalah, yakni memahami setiap bacaan. Itu susah sikit lah. Setengah orang tu okey, setengah orang tu dia tak faham bahasa apa, bahasa Arab apa, susah juga. Nak dapat khusyuk macam mana? Di antaranya setiap yang kita baca tu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita kena apa? Hayati makna tu apa? Segala puji bagi Allah, Allah Ta'ala saja dapat puji. Tapi kalau nak buat itu susah juga. Itu salah satu nak dapat khusyuk dalam solat tu. Jadi setiap perkataan yang kita baca tu kita hayati. Tapi semua orang tu kan dipaham bahasa Arab sangat. Tahu pula kalau baca surah panjang tu, ada yang tahu, ada tak tahu. Tapi kalau nak mudah kita buat macam mana? Kita fikir apa yang kita buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu tu lah kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak minta keampunan. Pada waktu tu lah 5 minit tu je, 10 minit tu je. Lepas tu waktu lain kita buat lagi diri kita, tak ada masalah. Sekarang ni kita terbalik. Yang waktu panjang tu kita tak ada nak fikir apa-apa. 5 minit tu lah kita nak fikir macam-macam. InsyaAllah cukup sekadar tu. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita masuk
difardukan solat. Jangan sikit solat tu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina bi dhuhri a'malina bi hikmatika wa inshrah 'alaina min khazan bi rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.